Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi hari ini saya nak kongsikan kesinambungan daripada video yang sebelum ni. Kalau video sebelum ni saya ada buat berkaitan dengan syurga. Jadi video hari ini sambungan berkaitan dengan syurga. Kalau sebelum ni saya ada cerita berkaitan dengan bagaimana perihal syurga tu, bagaimana keadaan dalam syurga tu, bagaimana pohon dalam syurga bila kita mengelilingi pohon tersebut, bagaimana telaga Kausar, bagaimana cawan yang akan diminum oleh orang-orang yang beriman ataupun orang yang akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan kali ini sambungan daripada video yang sebelum ni, iaitu bagaimana keadaan manusia bila kesemua manusia sudah masuk ke dalam syurga. Kerana tiap-tiap dalam kalangan manusia ni, bila amalan dia tu sikit ataupun amalan dia tu sedikit daripada dosa, dosa lagi banyak daripada amalan ataupun dosa banyak daripada pahala, maka mereka ni akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dulu, akan dibakar dulu, akan dihapuskan dulu segala hutang-hutang dengan Allah. Maka bila segala dosa tu telah dihapuskan, maka mereka ni akan dimasukkan ke dalam syurga. Kira akan masuk neraka dulu dan akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan bila kesemua ni dah dimasukkan ke dalam syurga, maka ada seorang lelaki, dan dia ni adalah orang terakhir keluar daripada neraka, dan dia juga orang yang terakhir masuk ke dalam syurga. Jadi bila dia ni ataupun lelaki ni keluar daripada neraka, maka tidak akan ada lagi orang yang akan keluar daripada neraka. Maka mereka yang berada dalam neraka pada ketika itu akan selama-lamanya diseksa, dipanaskan, dihanguskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam neraka. Nabi melihat, Allah memperlihatkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu lelaki ini bagaimana perihal dia. Aku melihat lelaki ini dan aku cam muka dia bagaimana. Jadi bila aku tengok lelaki ni, bila dia ni keluar daripada neraka, bila kita keluar daripada neraka, kita akan rasa sakit. Sebab neraka ni tempat untuk balasan, bukan tempat untuk santai. Maka bila tempat untuk balasan, maka kita akan rasa sakit. Mungkin sakit, lembam dan sebagainya. Maka dia ni bertatih-tatih, berjalan slow-slow, terkadang jatuh, terkadang tersembang dan sebagainya. Maka dia berjalan dan menuju kepada titian sirat. Ya, kena lalui titian sirat juga ke? Ya. Kerana setiap manusia wajib untuk melalui titian sirat. Saya dah buat video berkaitan dengan titian sirat. Pergi tengok tajuk titian sirat. Jadi bila lelaki ni berjaya melintasi titian sirat, terkadang jatuh, terkadang tersembam dan sebagainya, sampailah lelaki ni di hadapan pintu syurga. Belum syurga lagi, tetapi berada di hadapan pintu syurga. Kata Nabi SAW, pintu syurga lebarnya di antara Mekah sampailah ke Basrah ataupun sampailah ke Iraq. Kalau kita tengok dalam kiraan kilometer, lebih kurang 2000 lebih kilometer. Punya besar, punya lebar pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala di syurga nanti ni. Maka lelaki ni bila berada di luar syurga, berada di hadapan pintu syurga, maka dia ni intai ke dalam syurga. Dia intai, dia tengok ada satu pohon dalam syurga, sangat rendang, sangat teduh pokok tersebut, dan berada di sebelahnya adalah sungai yang sangat-sangat jernih, sangat-sangat bersih air sungainya. Maka dia minta kepada Allah, kerana pada ketika itu Allah menyambut ke semua ahli-ahli syurga, dan termasuk lelaki ini Allah menyambutnya bila nak masuk ke dalam syurga. Maka dia kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, boleh tak aku nak masuk ke dalam syurga, aku nak duduk di bawah pokok berteduh tu dan aku nak minum air sungai tersebut. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, boleh, tapi kamu jangan minta benda lain lagi. Kira boleh tapi jangan minta benda-benda lain lagi. Maka lelaki ni kata ya. Maka pergilah lelaki ni ke pohon tersebut untuk berteduh dan minum air tersebut. Maka tak lama kemudian bila dia dah sampai dan minum air sungai tersebut, dia tengok di depan lagi ada satu pohon, ada satu pokok yang lebih rendang, lebih cantik, lebih lawa, dan air sungai yang sangat-sangat besar. Maka dia minta kepada Allah, wahai Allah, boleh tak aku nak pergi depan tu je lagi, nak pergi depan tu je lagi, nak berteduh depan pokok tu je, nak minum air tu je. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, bukankah tadi kamu dah janji kamu tak nak minta lagi? Maka lelaki ni terdiam. Dia diam je, pergilah. Maka Allah izinkan lelaki ni pergi. Sampailah pokok seterusnya, dia nampak lagi pokok depan lebih rendang, lebih besar, lebih lawa. Sama juga minta kepada Allah. Maka Allah kata demikian, bukan tadi dah minta. Maka Allah pun izinkan juga. Tengok bagaimana Allah sayang kepada hamba-Nya. Benda tu berlaku berulang-ulang kali. Maka sampai di satu pohon yang betul-betul dekat dengan pintu syurga. Tadi dikira halaman syurga saja. Kira sampai satu pokok yang betul-betul dekat dengan syurga, maka Allah memperlihatkan bagaimana keadaan syurga kepada lelaki tersebut. Maka bila sampai di sana, maka Allah pun mempersilakan, memperlawakan lelaki tersebut untuk masuk ke dalam syurga dan memilih tempat kamu. Dan dalam keadaan begini, Allah ni nak bergurau dengan lelaki ni, kerana Allah memperlihatkan syurga pada ketika itu seolah-olah sudah penuh, sudah padat dengan manusia, dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka lelaki itu kata kepada Allah, wahai Tuhanku, syurga tu telah penuh.
dah penuh syurga ni. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak penuh, masih lagi ada kosong. Benda tu berulang sebanyak 3 kali. Dan selepas kali ketiga, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu masih ingatkah lagi ketika mana kamu berada di dunia, segala kemewahan yang berada di dunia kamu ingat? Kerana di dalam akhirat nanti kita akan ingat ke semua benda. Sekecil-kecil benda sampailah sebesar-besar benda, kita akan ingat ke semuanya. Daripada kita muda, kita tua, daripada kita kanak-kanak dan sebagainya, kita akan ingat ke semuanya. Maka kata lelaki ni, aku ingat kemewahan yang berada dalam dunia. Maka dia mulalah membayangkan berangan dan sebagainya. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan berikan kepada kamu satu kemewahan bumi kepada kamu. Malah aku akan tambahkan lagi kepada kamu 10 kali ganda kemewahan bumi kepada kamu. Atau kama qala, hadis ni. Ni satu hadis yang sangat panjang, cuma saya pendekkan. Maka bila dia dengar Allah akan bagi satu bumi dan Allah tambahkan lagi kepada lelaki ni 10 kali ganda lagi kemewahan bumi kepada kamu, maka dia ni kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Tuhan, kenapa kamu nak mempermainkan aku, sedangkan kamu ni Tuhan sekalian alam? Kata Imam Al-Qurtubi, kenapa lelaki ni bagi tahu begitu, kenapa lelaki tu kata begitu kepada Allah? Kerana lelaki ini saking gembiranya dan terkejut kerana dia ni adalah orang yang terakhir masuk syurga. Dalam bahasa mudah, dia ni orang yang paling miskin dalam syurga, tetapi diberikan ganjaran yang sangat besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu disebabkan Imam Qurtubi kata dia ni saking gembira dan saking terkejut dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Dan ketika itu Nabi menceritakan kisah ini sambil tersenyum, kerana kata Abdullah Ibn Mas'ud, aku melihat Nabi bila menceritakan kisah ini sambil tertawa sehingga kan aku melihat gigi gerhamnya, itu gigi gerham Nabi. Jadi aku melihat gigi gerham Nabi SAW. Begitulah kisah bagaimana seorang lelaki yang sangat gembira bila dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun patut berdoa semoga-moga kita ni tidak sekali-kali masuk ke dalam neraka, tidak akan pernah menginjakkan kaki ke dalam neraka dan diteruskan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Dan itu sahaja pengurusan saya untuk kali ini. Moga-moga pengurusan kali ini iaitu kita akhir masuk ke dalam syurga dapat manfaat kepada semua dan kita dapat kongsikan manfaat ini bersama. Terima kasih kepada semua yang tengok daripada awal video sampai hujung video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.